Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman 583. Kita sudah pun berada pada juz yang ke-30 sebelum ini dan kita berada pada halaman-halaman akhir dalam My Quran Time. Dalam Quran ini untuk sama-sama kita menghayati, menghargai kepada surah-surah juz amma, dan kita sudah pun memulakan sebelum ini dan hari ini kita menyambung pada juz amma pada surah An-Naba dan juga surah An-Nazi'at. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmadana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita bersama hari ini bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar saya? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah pun masuk juz yang ke-30. Betul. Dan surah An-Naba ini surah yang amat indah sebenarnya Ustaz ya. Imam-imam biasa baca dan mungkin nanti kita akan lebih mendalami lagi lah apa panduan untuk kita bawa bekal di dunia ini untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 583. Bermula daripada ayat yang ke-31 hingga ayat 36, kemenangan, kejayaan bagi orang yang bertakwa ya. Apakah ganjaran yang Allah berikan? Ini yang kita akan lihat pada ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Kemudian pada ayat 37 hingga akhir surah ini bercakap tentang keagungan dan rahmat Allah serta penegasan hari kiamat dan bagaimana menyesalnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah diingatkan. Itu akan disambung lagi pada surah An-Nazi'at, iaitu surah yang ke-79 pada ayat 1 hingga 14, sumpah akan terjadinya hari kiamat dan keadaan kaum musyrik pada hari tersebut. Diikuti pada ayat 15 pengenalan tentang kisah Nabi Musa sebagai satu pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita yang ingin membuat persediaan. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 31 hingga 40 daripada surah An-Naba, surah memulakan juz amma kita bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita pada hari ini meneruskan lagi pengajian kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita menyambung pengajian kita juzuk yang ke-30, juz amma, pada surah An-Naba, bahagian muka surat 583. Sudah pasti sebagaimana sinopsis menceritakan ciri orang-orang yang bertakwa, yang berjaya dan mendapat habuan ataupun kemenangan, mendapat hadiah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak lain tidak bukan bila kita baca ayat seumpama ni, kita doakan Allahumma ja'alna minhum, ya Allah golongkanlah kami, jadikanlah kami di kalangan mereka. Itulah yang mendapat kebaikan, kenikmatan, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom sama-sama kita baca
mengakhiri surah An-Naba ayat 31 hingga 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruh wal malaikatu صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 31 hingga 40, satu bacaan yang amat indah untuk sama-sama kita menghargai bagaimana Allah membawakan kita kepada satu berita besar An-Naba yang telah pun kita mulakan bacaan sebelum ini, dan beberapa perkara telah Allah nyatakan tentang balasan bagi mereka yang tidak menghargai, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada ayat 31 ini Allah mulakan bagaimana pula kepada mereka yang bertakwa, ya. Allah nyatakan innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Itu adalah terjemahan Ustaz, ya, ringkas. Tetapi kalau kita lihat perkataan lil muttaqin ini, Allah nyatakan menunjukkan ia bukan sekadar beriman, malah bukan sekadar memeluk agama Islam, maka orang ini akan diberikan balasan ini. Kita perlu naikkan daripada Islam kepada iman. Iman itu sebagai asas untuk kita bertakwa. Apakah maksud bertakwa itu? Orang yang mengambil tindakan untuk mengelakkan bahaya-bahaya yang berlaku dalam hidup. Ya, dia tidak mahu bahaya dalam resah gelisah di dunia, tidak mahu diazab di akhirat. Maka dengan keimanan itu mengambil tindakan dengan saya mendirikan solat, saya baca Quran, amalkan, maka ini digelarkan sebagai al-muttaqin. Maka ganjaran bagi mereka mafaza, ya, satu mafaza ini diberikan kejayaan. Tapi lebih daripada itu, mafaza ini adalah makan wa zaman, iaitu ini adalah tempat kemenangan. Ini adalah masa untuk menang. Maksudnya apa? Bagi orang bertakwa tahu bahawa sebenarnya di dunia ini bukan tempat kejayaan sebenar-benarnya. Terus berusaha. Satu masa nanti saya akan bertemu dengan masa kejayaan sebenar-benarnya, mafaza. Ini bukan tempat kejayaan segala-galanya saya inginkan saya dapat, tetapi bila sampai di akhirat nanti saya akan bertemu dengan tempat kejayaan, mafaza. Ini dirangkumkan dalam perkataan mafaza pada ayat yang ke-31. Apakah ganjaran yang dimaklumkan? Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa ini adalah maksudnya taman-taman ataupun kebun-kebun yang pagarnya tinggi, eksklusif, amat-amat istimewa. Dan kebun ini
dipenuhi oleh apa? Dipenuhi dengan pokok-pokok, dan selepas itu wa a'naba, salah satunya adalah pohon anggur, lambang kepada kemewahan. Pasal anggur ni Ustaz, bukan mudah nak tanam. Betul. Ya, dan orang Arab apatah lagi nak dapatkan tempat yang ada air, yang boleh tanam. Anggur ni perlukan suhu yang bagus. Betul. Maka ini adalah tempat terbaik untuk tanam apabila seseorang itu berada di syurga dan ia dipunyai oleh mereka yang bertakwa. Apa lagi Allah nyatakan pada ayat 33, wa kawa'iba atraba, iaitu mereka anak muda yang sebaya. Ustaz, ya, sebaya ini penting, apatah lagi kita bercakap tentang kalau pasangan dan sebagainya, pasal anak muda ini umur 32 33 Ustaz. Itu kira tenaga dengan gaya maksimum lah, ya. Kalau dah tua tu 60 61 tu dah mula lenguh-lenguh badan apa sebagainya. Jadi Allah bawakan perkataan wa kawa'iba ini, ya, menunjukkan kepada mereka yang sesuai ataupun yang bagus dari segi fizikal, emosi, inteleknya yang terbaik, dan dalam keadaan sebaya ini sekufu kerana ianya mengamankan Ustaz, ya. Maksudnya dia selesa berbandingkan kadang-kadang kalau kita bercakap, kalau cara bercakapnya berbeza, topiknya, ataupun seorang cakap perkara A yang B tak faham, itu menyebabkan seseorang itu mendapat kawan pasangan yang tidak sekufu ataupun setara. Jadi ini adalah satu lagi daripada nikmat di akhirat nanti, pasangan ataupun rakan-rakan yang indah, diikuti oleh wakatsan dihaqa, iaitu gelas-gelas yang mahal diisi dengan minuman-minuman yang mahal, dihaqa dalam keadaan melimpah-limpah. Kita digambarkan begini kerana apa? Kerana ini lambang kepada parti Ustaz, ya. Kita boleh enjoy di dalam syurga itu, tetapi di dunia ini kita tidak boleh berhibur melampau-lampau ataupun perlu mengikut kepada peraturan-peraturan yang diberikan. Minum apa? Minum macam-macam. Kalau di dunia ini parti mungkin ada yang minum sampai arak, dia menyebabkan seseorang itu mabuk, bercakap perkara yang sia-sia, cakap benda yang merapu. Tetapi dalam Al-Quran, dalam syurga, ayat 35 Allah menyatakan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Satu, tidak dengar perkara sia-sia, dan yang keduanya tidak ada dusta. Dua perkara ini adalah perkara yang meruntun jiwa, yang boleh menyebabkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit bila mendengar orang bercakap perkara sia-sia ataupun mendustakan kebenaran yang ada. Tetapi itu adalah perjuangan orang bertakwa, di mana kalau di sini kita ada dengar perkara sia-sia Ustaz, ya, kita kena hadapi, ataupun perkara yang mendustakan apa yang kita ajak orang baca Quran. Orang kata lah Quran buat apa baca banyak-banyak kan, bukannya produktif. Kalau ada orang cakap begitu, kita tahu bahawa orang ini tidak faham, malah seterusnya dia menafikan, kita tetap juga akan teruskan perjuangan sebagai orang bertakwa, kerana kita tahu balasan nanti, suatu hari nanti kita tidak akan lagi dengar perkara ini. Pada ayat yang ke-36 Allah menyatakan jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan ini daripada siapa? Daripada Tuhanmu. Ya, bukan balasan daripada manusia. Dan bila cakap daripada Tuhanmu ini, Allah cakap ata'an hisaba, diberikan pemberian itu hisaba, melimpah-limpah. Dia kalau Ustaz jadi pengadil Ustaz, ya, masa musabaqah peringkat kebangsaan, kalau orang dah baca hafazan tu kan, lepas tu orang cakap, Ustaz cakap apa? Hasbuk, ya, cukup, ya, pasal dah cukup lah kan. Ya, tetapi bila dalam ayat ini hisaba, daripada perkataan hasaba itu maksudnya cukup dah banyak sangat ni. Kan, itu yang disebut di dalam syurga. Tetapi nak menunjukkan apa? Sebenarnya Allah memang beri banyak-banyak, melimpah-limpah, berbanding kalau kita lihat pada ayat yang sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke kita tengok ayat 26 daripada surah yang sama, jazaa'an wifaqa, ya, bagi orang yang berbuat jahat Allah balas setara dengannya, tetapi orang buat baik Allah bukan balas setara dengan apa yang kita buat baik. Ya, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan derma, bukan sekadar Allah balas apa yang kita buat, tetapi Allah balas dengan ata'an hisaba. Sampai kita kata, ya Allah cukup, ya Allah banyak sangat ni, saya buat sikit je dulu baca surah An-Naba je, tapi Allah balas macam-macam. Itu adalah janji daripada siapa? Daripada Rabbuk, ya, daripada Tuhan kita, yang dinyatakan pada ayat 37 ini. Bagaimana sifat Tuhan? Kita baca sekali lagi bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, kita nak pasak lagi ayat yang ke-37, yauma yaqumur ruh Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sadaqallah. Surah Al-Azim, iaitu Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah dan mereka tidak mampu berbicara dengannya. Ini adalah satu transisi bagaimana Allah memperkenalkan yang beri macam-macam kepada orang yang bertakwa itu adalah Tuhan pelbagai petala langit dan bumi dan juga apa yang ada di antara duanya. Ar-Rahman, Allah tekankan Ar-Rahman sekali lagi. Mengapa? Kerana Ar-Rahman ini berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini rahmat secara umum saja, tapi Ar-Rahman ini adalah rahmat secara spesifik. Bila katakan kita membaca Al-Quran, Allah memberikan rahmat daripada Ar-Rahman itu secara spesifik. Allah berikannya pada masa sekarang dan Allah memberikannya itu untuk orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah satu anugerah daripada yang Maha Penyayang, tetapi sayang-sayang Allah pun Allah kata la yamlikuna minhu khitaba, iaitu pada waktu itu mereka tidak mampu untuk berbicara. Mengapa mereka tidak mampu berbicara? Dekat dunia Ar-Rahman dah bagi berbicara, Ustaz. Ya, tetapi pada awal surah An-Naba ini bila berbicara, ada di kalangan manusia ini menggunakan bicaranya itu untuk mukhtalifun, untuk dia bertelingkah, untuk bergaduh, dan apatah lagi dia cakap tak payah kot fikir-fikir pasal An-Naba tentang hari kiamat, tak payah kita nak buat baik ataupun kita dustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kebenaran hari kiamat, sehingga tak kisah saya nak memimpin buat cara saya tak nak ikut kepada cara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata okey fine, ya, pasal dulu kamu dah diberi peluang untuk bercakap tetapi kamu tidak guna untuk bersatu, tetapi untuk bertelingkah mukhtalifun, maka pada waktu ini tidak dapat bercakap dah, Ustaz. Tak boleh bercakap. Dan pada waktu ini, pada hari kiamat ini, Allah cakap pada ayat yang ke-38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, ya, iaitu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain bersaf-saf, berbaris. Di dalam surah Al-Qadar itu kita nampak wal malaikatu warruh, ya, tapi di sini terbalik, ruh dan malaikat. Ya, bila ar-ruh Jibril ini diletak depan, itu maksudnya ruh Jibril ada fungsi, Ustaz. Dia sedang bekerja. Kalau terbalik, malaikat waruh itu maksudnya malaikat lain yang bekerja. Jibril datang hanya untuk menemankan celebration, sambutan ulang tahun penurunan Al-Quran pada setiap tahun. Baik. Jadi di sini ada fungsi. Fungsinya apa? Ialah malaikat Jibril akan memberikan laporan bersama dengan para malaikat. Pada waktu itu la yatakallamuna illa tidak satu pun yang boleh bercakap kecuali dengan izin Ar-Rahman. Sekali lagi Allah ulang balik Ar-Rahman, Ar-Rahman yang amat baik, ya, amat penyayang, tetapi pada waktu ini semua tidak boleh bercakap kecuali apa yang dinyatakan sawaba. Wa qala sawaba maksudnya yang baik-baik saja pada hari akhirat. Yang bukan Islam pun, Ustaz, yang tak beriman pun pada waktu itu semua cakap baik-baik dah. Tak ada bertelingkah dah. Pasal apa? Pasal sudah pun melihat kepada kebenaran pada waktu itu. Siapa lagi yang berani melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pelajaran untuk kita ialah apa? Pelajarannya ialah kalau di dunia ini, kalau kita ada boleh bercakap, Ustaz, ya, kita gunakan percakapan kita itu untuk membawa orang kepada zalikal yaumul haqq, ya, kepada hari ini adalah hari kebenaran, hari kiamat. Bawakan, kempenkan sebaik mungkin, ya, program integriti, amanah untuk kita buat kebaikan. Pasal apa? Pasal bila kita tidak kempen kepada al-haq ini, maka seseorang itu tidak digelar sebagai ma'aba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba.
Orang yang ma'aba, yang nak kembali pada Tuhan, dia sentiasa merasakan bahawa hari kiamat ini perlu dikempenkan. Macam ni contoh kempen jomlah kita buat persediaan, ya, kita solat on time, kita baca Quran, kita pastikan tidak ada klaim yang palsu. Benda-benda begitu adalah tanda bahawa kita ini betul-betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 40, ayat akhir kita dengarkan daripada Ustaz Tirmizi, ya, ayat yang bercerita tentang jangan bertangguh-tangguh lagi, ya. Jangan kita rasa bahawa sebenarnya kiamat itu jauh lagi. Ayat 40, satu aduan, satu rintihan mereka yang bermain-main dengan perkara ini. Ayat 40 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah. Ayat 40 saya sempat melihat maknanya yang di hujung Ustaz Fah, wa yaqulul kafiru, dan berkatalah orang yang ingkar kafir itu, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah. Satu penyesalan yang mungkin Ustaz Fah boleh berikan kepada kita pencerahan kenapa dia menyebut sedemikian rupa baik jadi tanah kalau macam ni, bahkan kita menjadi manusia pada ketika ini. Jom sama-sama kita baca ayat 40 untuk mengambil pengajaran insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu orang kafir azab yang hampir pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah. Apakah yang kita belajar daripada sini? Allah nyatakan bahawa peringatan itu bukan sesiapa tetapi Allah yang bagi, Ustaz. Allah memang beri peringatan, ya. Allah yang Ar-Rahman amat sayang kepada seluruh makhluk yang diciptakan. Allah beri peringatan apa? Azaban qariba, bahawa azab tentang naba, tentang hari kiamat itu sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Jangan rasakan orang-orang yang kafir, kufur, dia merasakan jauh lagi, saya muda lagi, ya. Tapi sebenarnya yang kita belajar daripada surah Al-Qiyamah, bertemunya kiamat itu dengan diri kita, passwordnya ialah kematian. Bila seseorang itu mati, ya, bertemu ajalnya, maka itulah permulaan kepada kiamat, sama ada menuju pada nikmat ataupun azab daripada Allah. Jadi pada waktu itu apa yang diperhatikan, setiap manusia akan mendapat apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Apa yang mereka kerja selama hari ini, yang mereka cakap, mereka buat projek-projek yang ada, semuanya itu mereka akan perhatikan. Dan orang-orang kafir yang berusaha bersungguh-sungguh, ini kata apa? Satu perkataan yang dirakamkan pada ayat 40 yang kita akan lihat sebentar lagi selepas rehat. Tapi kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataan kita ialah naza'a, mencabut ataupun menarik, ya, menarik. 20 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini adalah perkataan pertama yang kita akan lihat pada surah An-Nazi'at, iaitu berkaitan dengan bagaimana peristiwa di hari akhir nanti yang sudah pun kita perhatikan tadi. Ramai manusia yang kufur, dia menyatakan alangkah baiknya aku menjadi tanah. Mengapa tanah? Mengapa tak jadi burung ke, tak menjadi apa? Itu adalah perkataan yang akan kita lihat daripada Abu Hurairah. Sebentar lagi kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ
Sadaqallahul azim. Petikan ayat daripada ayat pertama hingga kelima surah yang baru akan kita masuk sebentar nanti adalah suratul Nazi'at, yang sudah pasti strukturnya, bunyinya, perkataan lain daripada surah An-Naba yang telah kita khatam sebentar tadi, dan mudah-mudahan dapat sama-sama kita hayati surah yang baru pula. Laju betul di hujung-hujung ni, surah demi surah kita bertukar. Betul, biasa Ustaz. Mungkin seminggu 2 minggu baru bertukar, sekarang sehari 2 hari bertukar surah. Begitu laju. Mungkin ada sama-sama dapat kita ambil pengajaran. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Jom kita lihat sedikit tajwid pada ayat yang telah kita baca tadi. Tengok slide kita, ayat pertama hingga kelima itu ataupun hingga keempat, semuanya di hujung belaka itu adalah berlaku ma'yuat. Apabila kita wakaf menjadi hukum ma'yuat di situ, asalnya semua tanwin kan, wan nazi'ati gharqan, tapi Arab dia tak akan baca begitu. Jadi hujung gharqan dia akan matikan hurufnya. Jadi dibaca dengan ma'yuat ataupun gantian daripada tanwin tadi, gharqan jadinya gharqa. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha. Begitu. Yang mana ma'yuat tetap dibaca dengan 2 harakat. Kita tahu 2 harakat, cuma biasa bila duduk di hujung ni, antara kesalahan yang mudah ataupun biasa berlaku di kalangan pembaca ialah melebihkan mat. Sama ada dia lebihkan mat ataupun dia mengurangkan mat. Maknanya kalau lebih macam ni, wan nazi'ati gharqa, tu dah lebih dah. Walaupun sedikit tetap kita bunyi tak sama. Sedangkan wan na daripada wan nazi'at tu, na tu 2 harakat juga. Sepatut sama. Na dengan qa di hujung tu sama. Wan nazi'ati gharqa, begitu. Dan jangan dikurangi pula. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, kurang pula. Biar sama sekata, 2. Lagi dah dekat-dekat duduk kan. Semua berhenti tu ayat pertama hingga kelima tu. Kalau kita wakaf pada setiap ayat, dia jadi apa? Ma'yuat. Maka diwakaf, dia dibaca dengan sekadar 2 harakat. Dan jangan tambah pula hamzah di hujung. Ini kesalahan kedua yang juga biasa berlaku. Kita tambah hamzah di hujung, sedangkan mati tu alif, mat. Gharqa, jangan gharqa. Nashta, sabha, jangan ada sabha, macam ada hamzah di hujung mati. Jangan. Sabha, nashta, gharqa, sabqa, amra. Biar begitu. Okey, jom kita baca sekali lagi secara sepintas lalu. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Sadaqallahu azim. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita berkenalan dengan mad iwad, ya. Mad iwad sekali lagi bagaimana bacaan, ya, kalau dalam surah Al-Kahfi pun sama Ustaz, ya. Di hujung itu ada a tersebut yang perlu dimaklumi sebentar tadi, ya, iaitu jangan kurang harakatnya, jangan terlebih, dan jangan pula tambah alif Ustaz, ya. Dia kadang-kadang nak ada style sikit tu, ya. Bertambah alif, saya pernah jugalah terlibat dengan perkara ini, tapi dengan ilmu ini kita baiki, ya, sama-sama kita baiki agar jelas bacaan kita, dan lebih daripada itu ialah jelas juga kesannya kepada hati kita, ya, syifa daripada Al-Quran ini, apatah lagi apabila kita cuba untuk mentadabbur dan memahami surah ini. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 15 daripada surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, surah Makkiyah yang bercerita tentang malaikat dan hari pembalasan. Jom kita mula. Silakan Ustaz. Jom sahabat-sahabat sekalian, kita baca ayat pertama surah An-Nazi'at hingga ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta والسابحات سبحا فالسابقات سبقا
فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 15 daripada surah An-Nazi'at, iaitu kesinambungan. Kalau kita lihat sebelum ini dalam ayat yang ke-38 surah An-Naba, ya, bercakap tentang ar-ruh yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, ya, iaitu malaikat Jibril dan para malaikat itu bersaf-saf, Ustaz, ya, di hari kiamat nanti. Jadi di dalam ayat yang surah An-Nazi'at ini bercerita tentang bagaimana malaikat itu sendiri, ya, malaikat itu sendiri salah satunya bila Allah bersumpah pada ayat nombor 1 wan nazi'ati gharqa, iaitu demi yang mencabut nyawa dengan keras, ya, merujuk kepada para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Walaupun ada tafsiran-tafsiran yang menyatakan wan nazi'ati gharqa ini merujuk kepada angin yang keras, puting beliung, Ustaz, ya, dan juga angin yang lembut pada ayat yang kedua, tetapi banyak ulama-ulama yang bercerita bahawa ini adalah gambaran para malaikat yang satu mencabut nyawa dengan keras, terutama bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi ayat yang kedua itu wan nasyitati nashta, iaitu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, ya, dengan lembut. Dan dinyatakan oleh Imam Al-Alusi bahawa ini adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang beriman tu bila dicabut nyawanya itu dengan perlahan-lahan, diberikan ruang untuk berehat, dan akhirnya dia akan dipanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ia masih perit, ya, masih perit, dia lembut-lembut pun, Ustaz, ya, masih lagi perit. Pasal apa? Kita bercakap tentang daripada tubuh kita, ya, yang nak dibawa keluar daripada badan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah cerita kalau kita tengok kambing, Ustaz, ya, sembelih kambing, kita nak siat dia daripada kulit dia yang memang dah bersatu itu, bila nak disiat itu macam kulit kita lah, kalau terkena sikit pun, ya, dia amat menyakitkan. Sakit masih sakit, tetapi itu adalah paling lembut yang dibuat oleh para malaikat bagi orang-orang yang beriman, kerana ia bercakap tentang nak masuk ke satu alam lain, alam barzah, sebelum menuju kepada hari akhirat. Dan para malaikat ini wasabihati sabha, mereka ini malaikat yang turun daripada langit ini dengan cepat. Sabha ini macam berenang, ya, maksudnya urusan para malaikat ini bertalu-talu, ya, dan memerlukan kepada pengurusan yang baik, seperti mana yang kita maklum kalau orang berenang, Ustaz, ya, dia tak boleh, dia rasa dah letih tu dia berhenti dekat tengah-tengah laut, tak boleh, tenggelam dia. Jadi bila Allah menggunakan perkataan sabha di sini, para malaikat ini terus menerus perlu menguruskan segala urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala. Fasabiqati sabqa, mereka berlumba-lumba atas kebaikan, atas segala urusan yang perlu diuruskan. Sebabnya ayat nombor 5 Allah menyatakan fal mudabbirati amra, segala urusan itu ditakbir dengan penuh perhatian dan ia dilaksanakan dengan penuh kebaikan. Ini sumpah daripada ayat nombor 1 hingga ayat nombor 5. Jadi apakah kepentingan sumpah, ya, kalau kita belajar ilmu Quran, Ustaz, ya? Ilmu Quran ini salah satu topiknya ialah berkaitan dengan sumpah. Allah bersumpah, satu kerana Allah nak menarik perhatian.
Nombor 2 ialah kadang-kadang ada juga masa di mana Allah bersumpah kerana menunjukkan marah, ya, nak menegur kepada ramai yang tidak memberi perhatian kepada semua makhluk-makhluk yang disumpahkan. Tapi lebih daripada itu, sumpah ini bila Allah dah sumpah, selepas itu ada topik yang biasa orang ambil ringan, tidak diberi perhatian dengan sebaik mungkin. Apakah topiknya? Kita baca ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 ataupun sampai ayat yang ke-9 untuk sama-sama kita beri perhatian. Allah sudah bersumpah ayat 1 hingga ayat yang ke-5, topik penting kita beri perhatian, dan muzik, ya, dia punya hujung ni pun berbeza Ustaz, ya. Kalau tadi mad iwad, sekarang ini dia dah bertukar kepada bunyinya macam mana? Jom kita baca ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Silakan. Betul lah, mukjizat Al-Quran. Allah Taala mampu melakukan, tidak boleh manusia yang boleh datangkan sebanding Al-Quran. Tengoklah struktur ayatnya, kita dah kagum, apatah lagi bila kita melihat makna. Sudah pasti ayat-ayat di hujung ni peringatkan kita tentang peristiwa hari akhirat. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi peringatan insya-Allah. Kita baca ayat ke-6 hingga ke-9. Auzubillahi minasyaitanir. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. Surah Al-Nazim ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah, sesungguhnya alam akan bergoncang hingga mati segala yang bernyawa selain yang dikecualikan ketika tiupan pertama sangkakala. Ya, perkataan tarjufur rajifah ini maksudnya apa? Bahawa dunia ini, ya, langit bumi yang ada ini akhirnya akan bergoncang dan akhirnya hancur. Ya, dan rajifah ini Ustaz ni maksudnya rajafa ini sesuatu yang memang menunggu masa untuk hancur, ya, menunggu masa untuk tergoncang. Jadi sebenarnya kita berada di bumi ini, ya, kita berada di bumi ini, hidup ini, sebenarnya bumi ini sedang menanti kepada saat rajifah, ya, memang dia telah disetkan begitu. Jadi kalau ada yang kata bahawa kita ni hidup tenang ataupun saya ni tak kisah kot, hidup ni insya-Allah aman, kan. Kalau tak aman pun nanti saya boleh pergi ke Marikh ke pergi ke tempat lain, saya boleh cuba mencari jalan. Tapi kalau kita tahu bahawa hidup ini ataupun bumi ini bersifat ar-rajifah, dia menunggu masa saja. Dia seperti bom Ustaz, ya. Menunggu saja bom masa tu, tunggu masanya pum meletup. Bumi ini juga menunggu, dia adalah rajifah yang menunggu saja masa, dan kita untuk menunggu masa tersebut, yang terbaik bukan menunggu ia meletup ataupun hancur, tetapi membuat persediaan ke sana. Allah menyatakan selepas itu tatba'uha radifah, dan bukan sekali bergoncang, dan dia bergoncang, ya, berkali-kali, ya, dan ini adalah menunjukkan kepada peristiwa hari kiamat yang berlaku, yang dimulakan ataupun diuruskan oleh para malaikat yang telah pun disumpah ataupun telah diawali pada surah An-Nazi'at. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? Qulubun yauma idzin wajifah, ya, hati manusia pada waktu itu berada dalam ketakutan. Pada waktu itu wajifah, ketakutan yang melampau sangat. Kalau di waktu itu ketakutan, maksudnya sekarang Ustaz tak ketakut. Ya, banyak hati-hati manusia tidak takut setakut masa itu. Untuk kita ambil pelajaran, jangan sampai kita terlambat takut dan rupanya tengok bekalan tak cukup. Tetapi kita harapkan bila kita dah dimaklumkan lebih awal bahawa hati kita akan takut, dia lebih kurang macam si ibu lah Ustaz, ya, dia nasihatkan pada anak dia, kamu belajar bersungguh-sungguh, ya, kalau kamu nanti tak belajar sungguh-sungguh, bila katakan kamu nanti nak minta kerja ke ataupun nak dapat sijil ke, orang lain dapat sijil, kamu tak dapat sijil, nanti kamu menangis. Mak nasihat begitu, ya. Jadi anak mungkin kata, alah tak adalah mak, kan, kalau tak ada sijil pun boleh je. Tetapi bila dah masa minta kerja, ya, contohnya, dan orang minta sijil, orang lain semua bawa sijil, kalau anak tu tak bawa sijil, waktu itulah dia mula bergetar, kan, dia rasa alamak, alangkah baiknya kalau saya ikut nasihat mak saya dahulu. Ini adalah satu peringatan yang Allah berikan. Ini bukan daripada mak, daripada Allah SWT. Hati kamu akan bertakut, bergetar, ya,
Kerana apa? Kerana peristiwa yang amat dahsyat tersebut yang mungkin kamu tak nampak sekarang, kamu pandang enteng, tetapi ini akan berlaku suatu hari nanti. Dan orang yang beriman, yang sentiasa melihat kepada masa hadapan, bertakwa, dia akan membuat persediaan. Bila hati ini wajifah, kesannya apa? Absaruha khasyiah, ya, pandangannya akan tunduk, akan rasa hak diri ini tidak berharga, kecilnya saya ya Allah. Perkara-perkara inilah yang kita latih ketika dalam solat, Ustaz, ya. Bila dalam solat kita Allahu Akbar itu sebenarnya Allah Maha Besar, kita kecil je. Kan? Kita kecil saja. Apatah lagi kalau baru ni bila pergi haji, Ustaz, kan, bila ramai sangat orang dekat Masjidil Haram itu, kita tahu bahawa sebenarnya kecil sangat kita. Dan itulah lambang kepada kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu itu, apakah yang dinyatakan oleh manusia? Ayat nombor 10, ya, kita baca sekejap untuk kita sama-sama melihat perkataan-perkataan yang diucapkan yang harapnya kita tidak terlibat seperti ini, tetapi itulah sesuatu peringatan yang perlu kita beri perhatian. Ayat 10 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanir yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, orang-orang kafir berkata, apakah benar kita akan dikembalikan kepada kehidupan dahulu? Allah dah cerita macam-macam dalam Al-Quran, ya, bukti macam-macam dalam Al-Quran, tapi Allah menggunakan perkataan yaqulun, mudhari', Ustaz. Bila mudhari' maksudnya apa? Benda ni memang akan berlaku. Dah cerita macam mana pun ada orang yang kufur, ya, masih lagi bercakap zaman Nabi, zaman tahun 2022, tahun zaman 2060, kalau masih lagi dunia ini ada, apa cakap mereka? Inna lamarduduna fil hafirah, ya, iaitu apakah sungguh kita ni benar-benar, ya, akan dikembalikan balik kepada kehidupan semula. Ya, perkataan ini sebagai satu templak daripada Allah, dan Allah boleh membaca. Orang yang kufur, dia rasa bahawa ada ke, kan, dah macam-macam buktilah, berita, tengok kepada tumbuh-tumbuhan Allah boleh hidupkan, sepatutnya Allah boleh hidupkan kita balik dari hari-hari akhirat. Masih lagi ada orang yang mempersoalkan perkara ini. Idza kunna 'idhaman nakhirah, iaitu bolehkah dihidupkan balik, tulang belulang kita sudah hancur, ya. Pertanyaan mereka sebenarnya jawapan telah diberikan dalam Al-Quran, iaitu kita dulu tak ada apa-apa pun, ya, tak ada apa-apa pun boleh dihidupkan, apatah lagi bila kita sudah ada tulang yang hancur, mudah, ya, dengan DNA yang sudah ada, ia boleh diangkat kembali. Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah, jika demikian pasti ianya adalah, kalau begitu sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja. Jadi orang-orang yang kufur itu dia merasakan bahawa mereka akan rugi, ya, mereka tidak akan dapat apa-apa. Dia rasakan bahawa dunia itu tidak penting bagi mereka. Jadi Allah mengingatkan bahawa semua itu adalah dengan sangkakala yang sekali saja tiup, semua itu boleh berlaku. Fa idza hum bisakhirah, maka ketika itu mereka akan hidup kembali. Allah menjelaskan perkara ini. Bercakap tentang banyak dialog ini melambangkan kedegilan, Ustaz, ya. Degil tentang perkara yang akan berlaku. Dan degil mereka orang Quraisy pada zaman Nabi, Allah terus bawakan kepada ayat 15, hal ataka hadithu Musa. Apa benda? Adakah sampai berita tentang Nabi Musa? Hadith, sesuatu yang baru, sesuatu yang segar. Sepatutnya kita bila tengok kepada 32 surah yang ada kisah Nabi Musa ini, kita tak rasakan ia sebagai cerita lama, tetapi adalah hadith, berita semasa. Dan apakah yang berita semasa? Kita akan ikuti pada hari esok insya-Allah, ataupun pada selepas kita ulang kaji, membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama ialah kita elakkan diri daripada mendengar bercakap perkara yang sia-sia, dan kalau kita menghadapi mereka yang berujar sia-sia ataupun mendustakan, kita tahu kita terus kena berjuang, kerana kita harapkan kita diberikan balasan yang baik sampai di akhirat nanti insya-Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita pupuk iman serta amal soleh dan sentiasa kembali ke jalan yang benar, seperti mana dalam ayat yang ke-39, bahawa ini kebenaran itu adalah tanda saya beriman benar-benar kepada hari pembalasan. Dan yang ketiga, tangkas dan amanah dalam melakukan segala tugasan, kerana kita dibantu oleh para malaikat, dan harapnya di akhirat nanti kita
adalah golongan yang diberikan ganjaran kebaikan. Sama-sama kita berdoa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurna fid dunya wajma'na 'ala al-khairi fil akhirah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami di dunia ini ya Allah, dan kumpullah kami di hari akhirat dalam kebaikan ya Allah daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah amalan kami ya Allah, permudahkanlah hitungan hisab kami ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah titian sirat kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, hati kami, telinga kami sentiasa terpaut dengan ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran, ahlu-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi ahlul Quran, dan itulah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan sudah pastinya akan dimanfaatkan untuk kita membina generasi takwa yang akan berjaya. Mafaza bukan di sini tetapi bila sampai di akhirat nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri seterusnya menyambung kepada surah An-Nazi'at. By Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil